Hai semua, welcome back to my channel. Adakah Anda pernah dengar tentang kes Kobe 1997 di Jepun? Hari ini saya akan menceritakan tentang kes Kobe. Jadi, pada 27 Mei 1997, Jepun telah dikejutkan dengan satu kes pembunuhan yang sangat kejam yang telah dilakukan oleh seorang pelajar sekolah menengah yang berusia 14 tahun saja. Kejadian ini berlaku di Bandar Kobe, di sebuah kawasan yang biasanya aman dan tidak pernah ada dikaitkan dengan jenayah berat. Pembunuhnya, yang kemudiannya dikenali sebagai nama samaran Sakakibara Seito. Dia telah melakukan perbuatan yang sangat mengerikan dengan memenggal kepala seorang kanak-kanak yang berusia 11 tahun yang bernama Jun Hase dan meletakkan kepala itu di luar pintu pagar sekolah. Jun Hase merupakan seorang murid tahun 6 di sekolah rendah Taiho Nata di Kobe. Pada hari kejadian, dia tidak pulang ke rumah selepas tamat waktu persekolahan hingga menyebabkan keluarganya risau dan kemudiannya membuat laporan tentang kehilangannya. Beberapa jam kemudian, pihak sekolah dan pihak polis melancarkan pencarian di kawasan sekolah serta kejiranan berdekatan, tapi tidak ada petunjuk di mana si Junni berada pada masa itu. Pada keesokan harinya, suasana sekolah bertukar menjadi mimpi ngeri apabila mereka melihat kepala si Junni ditemui di pintu pagar sekolah. Kepala itu diletakkan dengan mulutnya ternganga, seolah-olah sengaja dipamerkan untuk menakut-nakutkan orang di sekeliling. Lebih menyeramkan, dalam mulut mangsa ada sekeping nota yang mengandungi mesej yang mengerikan. Ini adalah permulaan, darah harus mengalir. Itulah mesej dia. Mesej tersebut bukan sahaja menunjukkan keberanian dan kebanggaan si pembunuh, tetapi juga niatnya memberi cabaran kepada pihak berkuasa. Insiden ini menyebabkan panik di kalangan parents dengan murid-murid sekolah. Pihak polis Jepun segera melancarkan siasatan besar-besaran untuk mengenal pasti pembunuh di sebalik kejadian yang mengerikan ini. Tidak lama kemudian, satu lagi surat misteri datang kepada akhbar tempatan Kobe Shimbun yang dikatakan dikirim oleh pembunuh itu sendiri. Dalam surat tersebut, dia memperkenalkan dirinya sebagai Sakakibara Seito dan menyatakan bahwa dia tidak akan berhenti untuk menghilangkan nyawa orang. Saya ingin melihat orang meninggal. Saya benci masyarakat yang membosankan ini. Itulah mesej dia di dalam itu, dalam memo itu. Ayat-ayat dalam surat itu menunjukkan motif psikologi yang aneh di mana pelaku itu tidak membunuh untuk kemarahan ataupun dendam pribadi, tetapi atas keinginan untuk menyaksikan kematian dan keganasan. Pihak polis berjaya menjejak suspek selepas beberapa minggu penyiasatan intensif lah. Apa yang mengejutkan, pembunuh itu bukanlah seorang lelaki dewasa, tapi kamu tahu umur dia berapa? 14 tahun, seperti yang first tadi saya cakaplah. Identitasnya tidak diderahkan kepada umum kerana Undang-Undang Perlindungan Kanak-kanak di Jepun itu kan, tapi dia dikenali sebagai Sakakibara Seito pada masa itu. Apabila identitas sebenar Sakakibara terbongkar, ramai yang tidak percaya bahawa budak remaja boleh melakukan jenayah yang sekejam itu. Dia berasal dari keluarga biasa di Kobe dan merupakan pelajar yang mempunyai keputusan akademik yang baik. Walau bagaimanapun, rakan-rakan sekolahnya menggambarkan dia seorang yang pelik dan menunjukkan minat yang luar biasa kepada keganasan serta kematian. Semasa disoal siasat polis, Sakakibara mengaku dia bukan sengaja untuk membunuh si Jun Hase, tetapi juga bertanggung jawab atas satu pembunuhan lagi. Mayat pertamanya adalah seorang perempuan yang berusia 10 tahun yang bernama Ayaka Yamashita yang ditikam sehingga meninggal di sebuah taman permainan pada beberapa minggu sebelum dia membunuh si Jun Hase. Selain itu, dia juga pernah menyerang 2 orang kanak-kanak lain, tapi berjaya terselamatlah budak-budak itu. Menurut laporan psikologi, Sakakibara ini mempunyai kecenderungan untuk menikmati penderitaan orang lain. Dia mengaku bahwa dia ingin merasai bagaimana perasaan untuk menghilangkan nyawa seseorang, bagaimana kawalan ke atas kehidupan dan kematian seseorang, yang memberinya kepuasan. Lagi mengejutkan, dia juga dikatakan mempunyai minat untuk menyiksa haiwan dan juga membunuh kucing secara kejam. Disebabkan usianya masih di bawah umur, Sakakibara itu tidak boleh dijatuhkan hukuman mati ataupun hukuman penjara seumur hidup. Dia sebaliknya dihantarlah di pusat pemulihan Jubana sehingga usia dewasa
Dalam tempo tersebut, dia menjalani berbagai proses pemulihan mental, sosial, dan banyak macam lah untuk memulihkan dia punya mental agar dia tidak mengulangi perkara yang sama. Pada tahun 2004, ketika dia berusia 21 tahun, dia dibebaskan dengan identiti baru bagi melindunginya daripada masyarakat. Keputusan untuk membebaskannya itu mencetuskan kemarahan dan kebimbangan orang lain lah dan juga keluarga mangsa. Ramai yang berpendapat bahwa dia tidak sepatutnya dilepaskan sebab jenayah itu terlalu kejam. Walaupun apapun yang orang cakap, kontroversi yang lebih besar muncul pada tahun 2015 apabila Sakakibara sendiri menerbitkan dia punya buku autobiografi bertajuk Zeka yang menceritakan tentang kehidupannya dan pembunuhan yang dilakukan secara terperinci pula tuh. Dalam buku tersebut, dia menggambarkan perasaannya semasa melakukan jenayah itu adalah kegembiraannya bila melihat mangsa meninggal. Kandungan buku itu menimbulkan kemarahan besar terutamanya keluarga Jun Hase kerana menganggap penerbitan buku itu adalah satu penghinaan kepada memori anak mereka. Bayangkan nak, kau punya anak, kau hantar pergi sekolah dan tiba-tiba kau jumpa kepala dia tergantung di atas pagar. Itu sangat tidak adil. Dan hukuman untuk lelaki ni pun budak-budak yang 14 tahun ni si Jun apa nama lelaki itu Sakakibara ni tidak adil juga. Tapi siapalah saya untuk mengadili kan sebab Jepang sudah mengatakan bahwa diorang akan telah membebaskan dia. Dia pun sudah bebas mengeluarkan buku autobiografi dia. Saya pun tidak tahu. Tapi pada pendapat anda macam mana? Tulis di ruang komen di bawah. Oke, itu saja cerita pada hari ini. Thank you, bye!